Malaysia sah tersingkir daripada saingan Piala Asia 2023 apabila tewas kepada Bahrain dalam aksi kedua peringkat kumpulan E. Lebih memeritkan, Harimau Malaya melepaskan gol di minit-minit akhir permainan menerusi situasi bola mati hasil jaringan Ali Madan. Kekalahan ini meletakkan Malaysia berada di tangga terakhir kumpulan E, setelah mencatatkan 2 kekalahan daripada 2 perlawanan. Analisis kali ini akan memberi penumpuan bagaimana kegagalan tugasan bertahan secara individu merobohkan struktur blok pertahanan Malaysia yang berjaya dieksploitasi pemain lawan. Meskipun menerima kritikan daripada segelintir peminat, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan, Kim Pan Gon, mengekalkan formasi 3-4-3, namun melakukan beberapa pertukaran pemain bagi menghadapi perlawanan ini. Syahrul Saad dan Dominic Tan dibawa masuk bagi membentuk bek bertiga bersama Dion Kuz, sementara Syama Kuti Abah dibawa masuk bagi berpasangan dengan Stuart Wilkin sebagai double pivot, sementara Paulo Josue mengetuai rantaian serangan bertiga bersama Faisal Halim dan Arif Aiman Hanapi. Malaysia memulakan permainan dengan menekan pemain Bahrain di garis tinggi, menerusi high blocks 5-3-2 bagi mengganggu kelancaran binaan serangan lawan, sementara menunggu detik sesuai bagi melancarkan transisi serangan dengan mengambil kesempatan ke atas struktur serta kedudukan pemain lawan yang tidak teratur. Faisal Halim dan Arif Aiman mengetuai tekanan yang akan diberikan ke atas pemain center backs Bahrain, sementara Paulo Josue akan mengenakan kawalan secara shadow marking ke atas pemain pivot Bahrain, iaitu Atedeh. Organisasi bertahan ini pada awalnya berupaya mengganggu kelancaran binaan serangan pasukan Bahrain, di mana pasukan lawan dipaksa untuk lebih banyak melakukan hantaran-hantaran jauh yang kurang efektif, sekaligus membolehkan Malaysia memperoleh semula penguasaan bola serta melancarkan transisi serangan. Namun, isu cohesion yang berlaku dalam perlawanan terdahulu masih gagal dibendung oleh skuad kebangsaan, sekaligus membolehkan Bahrain melakukan hantaran penembusan bagi meletakkan pemain mereka untuk berada di kedudukan menyerang yang berpotensi menghadirkan ancaman buat barisan pertahanan Malaysia. Menerusi laporan data yang dikeluarkan oleh Wyscout, struktur Malaysia kelihatan lompong di antara garisan pertahanan dan garisan tengah, sekaligus mendedahkan ruang tersebut untuk dieksploitasi oleh Bahrain menerusi kombinasi permainan yang membelah blok pertahanan Malaysia. Antara faktor utama yang mendorong bukaan ruang di antara garisan ini adalah kerana tugasan bertahan individu yang gagal dilaksanakan dengan baik, sekaligus meruntuhkan blok pertahanan Malaysia secara kolektif. Namun, sebelum kita membincangkan perihal tugasan bertahan individu tersebut, kita harus mengkaji pendekatan permainan Malaysia menerusi taburan data yang boleh menyokong hujah analisis yang bakal dibincangkan. Malaysia dilihat merelakan penguasaan bola kepada Bahrain, di mana pasukan lawan berjaya mendominasi 64% penguasaan bola, sementara Harimau Malaya hanya mencatatkan 36% penguasaan bola. Situasi ini turut mempengaruhi tahap intensiti tekanan yang dikenakan ke atas pemain Bahrain setiap kali Malaysia kehilangan penguasaan bola, apabila bacaan pressing intensity PDPA menunjukkan Malaysia mencatatkan jumlah 11.8 PDPA, sementara Bahrain mencatatkan bacaan 6.4 PDPA. Sebagai rujukan, semakin rendah bacaan PDPA, semakin agresif tekanan yang diberikan oleh sesebuah pasukan ketika mereka kehilangan penguasaan bola, dan sebaliknya. Mentaliti bertahan secara pasif ini membolehkan Bahrain memperoleh ruang dan masa yang mencukupi bagi menggerakkan permainan dengan lebih tersusun, terutamanya menerusi rotational movement daripada pemain mereka yang memecahkan struktur kompak pertahanan Malaysia. Meskipun Malaysia pada awalnya berjaya meneutralkan ancaman serangan Bahrain, namun disiplin bertahan tersebut tidak dapat dikekalkan apabila pemain lawan melakukan rotational movement yang mengelirukan pemain negara dalam melakukan kawalan serta tugasan bertahan dengan baik. Malaysia pada awalnya menyusun blok pertahanan secara mid blocks 5-3-2, namun Bahrain melakukan rotational movement yang melibatkan Atedeh yang drop deeper bagi menerima hantaran bola daripada rakan sepasukannya.
Pergerakan ini menarik Sharma Kuti untuk keluar dari posisinya untuk melakukan tekanan, sekaligus meninggalkan bukaan ruang di belakangnya yang dieksploitasi oleh Komel Al-Aswad. Sharma Kuti terus menyambung tindakan pressurizing ke atas pemain center back Bahrain, namun tiba sedikit lewat bagi menghalang hantaran penembusan yang dilakukan kepada Ali Madan yang mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan Sharma sebelum itu. Paulo Josue turut lambat dalam melakukan shifting bagi mengekori rapat pergerakan Atedeh, sekaligus membolehkan pemain pivot Bahrain iaitu Atedeh menerima hantaran bola daripada Ali Madan yang ditekan oleh Dominic Tan. Kedudukan badan Atedeh yang terbuka turut membolehkan beliau melakukan hantaran susulan kepada Ali Madan yang pantas menyerang ruang yang ditinggalkan oleh Dominic Tan. Keadaan ini memaksa Dominic Tan untuk menjatuhkan Ali Madan bagi menghentikan ancaman serangan Bahrain. Ini merupakan satu lagi contoh yang menggambarkan isu bertahan yang dialami oleh pasukan Malaysia dalam perlawanan ini. Malaysia menyusun blok bertahan mereka secara mid blocks 5-3-2, sementara Bahrain melakukan pengedaran bola dalam usaha untuk mencari bukaan ruang di antara pemain Malaysia. Pengedaran bola Bahrain telah mempengaruhi kedudukan first pressing lines Malaysia, dengan Arif Aiman tidak berada di kedudukan ideal bagi menekan pemain Bahrain yang sedang memiliki penguasaan bola. Situasi ini turut memberikan kesukaran kepada Stuart Wilkin dalam membuat keputusan, sama ada kekal di posisi bertahannya ekoran kelewatan Sharma Kuti dalam melakukan shifting, atau keluar segera bagi menekan pemain Bahrain tersebut. Stuart Wilkin membuat keputusan untuk keluar menekan pemain lawan, namun tiba sedikit lewat dalam menghalang hantaran yang dilakukan kepada Atedeh. Kelewatan Sharma Kuti dalam melakukan shifting memberikan ruang dan masa yang mencukupi buat Atedeh bagi melakukan kombinasi permainan bersama Ali Madan, serta menyerang ruang di belakang Sharma Kuti. Situasi ini meletakkan Bahrain untuk berada di posisi menyerang yang berbahaya. Situasi ini seakan menjadi tema kepada isu permainan Harimau Malaya dalam perlawanan ini, menerusi high blocks 5-3-2 yang dilakukan oleh Malaysia. Ianya kelihatan ideal dalam menutup ruang tengah buat pasukan Bahrain. Namun begitu, tugasan bertahan individu sekali lagi meruntuhkan kepadatan serta keberkesanan blok pertahanan Malaysia. Tindakan pemain tengah Bahrain, Mohamed Al-Hardan yang turun lebih rendah untuk menerima hantaran rakan sepasukan telah menarik keluar Stuart Wilkin dari posisi bertahannya. Berdasarkan situasi ini, tindakan ideal Arif Aiman adalah untuk melakukan shifting bagi menutup lorong hantaran Bahrain. Namun begitu, Arif Aiman memilih untuk menekan pemain Bahrain, sekaligus membuka lorong hantaran yang berjaya dieksploitasi oleh Atedeh untuk melakukan hantaran penembusan kepada Mohamed Marhun. Paulo Josue juga gagal mengekori rapat Mohamed Al-Hardan yang membolehkan pemain pivot Bahrain tersebut menerima hantaran Mohamed Marhun di poket ruang. Perhatian Sharma Kuti ketika ini tertumpu dalam memberi kawalan kepada Ali Madan. Kegagalan Paulo Josue dalam memberi kawalan terhadap Mohamed Al-Hardan memaksa Sharma Kuti untuk keluar dari posisinya untuk menekan pemain pivot lawan tersebut, sekaligus membolehkan Ali Madan untuk berada di poket ruang. Keadaan ini memberikan pemain lawan tersebut ruang dan masa mencukupi untuk melebarkan permainan ke bahagian sisi padang. Pergerakan permainan ke bahagian sisi ini turut mencipta bukaan ruang di antara Corbin Ong dan Dominic Tan yang dieksploitasi oleh Ali Madan, sekaligus membolehkan Bahrain untuk sekali lagi berjaya dalam ansur maju permainan ke kawasan attacking thirds. Kim Pan Gon membuat keputusan untuk mengeluarkan Sharma Kuti yang bergelut dalam menyediakan perlindungan kepada barisan pertahanan di separuh masa pertama, dengan memasukkan Nejzo Insa. Malaysia juga mengubah struktur bertahan mereka daripada 5-3-L2 kepada 5-4-1 yang tertumpu kepada mid to low blocks bagi mengekang tekanan lawan di separuh masa kedua. Namun isu yang berlaku di separuh masa kedua tetap gagal dibendung dengan kemasukan Nejzo Insa ini. Pengedaran bola yang dilakukan oleh Bahrain di bahagian sisi padang telah mencipta bukaan ruang ekoran kelewatan Nejzo Insa untuk melakukan shifting bagi mengimbangi struktur bertahan pasukan.
Bukaan ruang tersebut bijak dieksploitasi oleh Bahrain menerusi kombinasi permainan di antara Mohamed Marhoun dan Ali Madan, sebelum ianya dipatahkan oleh Dominic Tan. Situasi pemain pivot kita ditarik keluar oleh pemain Bahrain kekal menjadi isu yang tidak diselesaikan oleh pasukan Malaysia, apabila Natko Insa kerap terperangkap dalam situasi sama yang dihadapi oleh Syama Kuti di separuh masa pertama. Situasi ini membolehkan pemain Bahrain untuk mengeksploitasi ruang di antara garisan. Ruang di antara garisan ini memberikan ruang dan masa yang mencukupi untuk pemain Bahrain dalam menilai setiap pilihan hantaran. Ruang ini membantu mereka untuk mencipta peluang jaringan gol dengan lebih efektif. Bahrain turut memperoleh peluang keemasan untuk menjaringkan gol di hujung permainan dengan mengeksploitasi isu bertahan Malaysia yang berulang ini. Malaysia pada awalnya bertahan dengan low blocks 5-4-1 sebelum Stuart Wilkin keluar untuk memberi tekanan kepada pemain lawan yang sedang memiliki penguasaan bola. Rommel Morales seharusnya melakukan shifting bagi mengimbangi tindakan pressurizing Wilkin. Kelewatan Stuart Wilkin dalam melakukan tekanan membolehkan hantaran dilakukan kepada Mahdi Al-Humaidan. Kegagalan Rommel Morales melakukan shifting bukan sahaja membuka lorong hantaran buat Bahrain, bahkan menyebabkan dirinya terlepas kawalan terhadap Ali Hassan Issa yang menyerang bukaan ruang yang ditinggalkan oleh Syahrul Saad. Ia membolehkan Ali Hassan untuk melakukan percubaan yang berjaya diselamatkan oleh Shehan Hazmi. Keadaan ini diburukkan selepas pasukan melepaskan gol di penghujung permainan, terutamanya menerusi situasi bola mati. Walau bagaimanapun, tindakan meletakkan kesalahan ke atas pemain secara individu tidak seharusnya berlaku. Ini kerana, bola sepak merupakan sukan kolektif, di mana setiap pemain mempunyai tanggungjawab dalam mengekalkan kejituan struktur pasukan bagi menghadapi fasa menyerang, bertahan serta transisi permainan. Malaysia bakal berhadapan pasukan Gergasi Korea Selatan dalam aksi pelengkap jadual kumpulan E, di mana sebarang keputusan yang dicatatkan tidak akan mengubah nasib Harimau Malaya dalam kempen Piala Asia 2023 ini.